Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tengok proses elektrolisis muka surat 180. Sebelum tu kamu kena ingat balik apakah yang perlu ada untuk membina sebuah sel elektrolitik dan apakah komponen-komponen yang terdapat dalam sel elektrolitik. Okey, dalam sel elektrolitik mesti ada elektrod. Ada dua elektrod yang berwarna hijau tu. Okey, yang berwarna hitam ialah bateri. Satu sambungkan dengan terminal positif dan satu lagi disambungkan dengan terminal negatif. Okey, jadi elektrod yang kita sambungkan dengan terminal positif ini kita panggil dia anod. Okey, dan elektrod yang kita sambung dengan terminal negatif kita panggil dia katod. Ingat balik nah. Okey, seterusnya ada larutan yang kita panggil dia elektrolit. Okey, elektrolit ni ada dua jenis. Dia sama ada dalam bentuk leburan. Kita leburkan dia panas sampai lebur ataupun aqueous. Okey, maksudnya kita tambah air dan biar dia melebur. Biar dia cair. Tambah air untuk cairkan. Okey, seterusnya elektrolit ni dia ada ion-ion bebas. Okey, ada ion positif dan ion negatif. Okey, ion positif kita simbolkan macam ni nah. Okey, ion positif kita panggil dia positif anode. Jadi nama dia cation. Cation, dan ion negatif kita namakan dia anion. Okey. Okey, sekarang saya masukkan cation dan anion dalam elektrolit. Kita akan tengok apa akan berlaku apabila switch itu kita turn on. Okey, semua orang tahu yang cation anode bercas positif. Jadi semua anod ni, semua bahagian anod bercas positif dan semua bahagian katod bercas negatif. Jadi positif, ini positif, jadi yang negatif, ion-ion negatif akan tertarik ke anod. Dan ion-ion positif, dia akan tertarik ke katod. Positif akan pergi negatif, negatif akan tertarik dengan positif. Okey, dia terbalik. Okey, yang ini kita panggil dia anion. Negatif anion kan, positif cation. Jadi kalau kita tengok anion akan tertarik ke anode dan cation akan pergi ke katod. Seterusnya apa yang berlaku nanti kita akan tengok dengan lebih detail. Faham proses ni dulu. Okey, apabila kamu faham proses-proses ini, barulah kamu akan dapat memahami apa yang diterangkan dekat muka surat 180. Okey, dalam muka surat 180 contoh elektrolit yang diberi ialah leburan plumbum 2 bromida Pb plumbum dan bromida Br2. Okey, dan plumbum ini akan bercas positif dan bromida akan bercas negatif. Jadi yang plumbum dia akan tertarik ke negatif iaitu katod dan bromida akan tertarik ke anod. Okey, ini adalah cation dan ini adalah anion. Okey, cation tertarik ke katod dan anion tertarik ke anod. Okey, seterusnya kita tengok eksperimen 6.1. Tujuan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis sebatian ion dalam keadaan pepejah leburan dan aqueous. Penyataan masalah, bolehkah sebatian ion dalam keadaan pepejah, leburan dan aqueous menjalankan proses elektrolisis? Selepas ada masalah, kita tengok hipotesisnya. Dia ada dua hipotesis. Dia menjangkakan atau meramalkan sebatian ion dalam keadaan leburan atau aqueous dapat menjalani, dapat menjalani proses elektrolisis.
Nombor 2, sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak dapat menjalani proses elektrolisis. Okey. Tengok pun boleh ubah dimanipulasi keadaan sebatian ion iaitu pepejal, leburan dan aqueous. Bergerak balas dia ialah keadaan mentol dan dimalarkan ialah jenis elektrod. Okey, saya tak mau terang secara detail. Cuma kita rujuk pada gambar ini. Okey, ini adalah untuk elektrolisis bagi sebatian ion dalam keadaan pepejal dan leburan dulu nah. Kalau kamu tengok dua gambar ini, satu keadaan pepejal. Okey, ini pepejal. Dan satu lagi dalam keadaan leburan. Kemudian kamu kena perhatikan di sini ada mentol. Kita nak tengok sama ada mentol ini menyala atau tidak. Okey, dalam keadaan pepejal didapati mentol tidak menyala. Tidak menyala. Okey, tetapi dalam keadaan leburan, apabila kita panaskan sampai dia melebur, didapati mentol menyala. Okey, eksperimen ini menunjukkan bahawa pepejal plumbum 2 bromida tidak dapat mengalirkan arus elektrik, tetapi leburan plumbum 2 bromida dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, seterusnya kita tengok eksperimen B, elektrolisis bagi sebatian ion dalam keadaan aqueous. Okey, aqueous ni dalam keadaan larutan dicampurkan dengan air suling. Okey, ini adalah saya ambil gambar ni dan kita bincangkan gambar ni. Okey, ini adalah sel elektrolisis, sel elektrolitik juga. Dia tak perlukan pemanasan, jadi kita tak perlu mangkuk pijar macam eksperimen tadi. Jadi dengan radas yang macam ni saja dah cukup. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini mentol. Kemudian kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Jadi kalau kuprum 2 sulfat CuSO4, kuprum 2 sulfat, kita dapati ini kuprum ini akan bercas positif dan ini akan bercas negatif. Okey. Okey, di akhir eksperimen ini mentol akan menyala. Ini membuktikan bahawa larutan kuprum 2 sulfat boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, sekarang kita cuba isikan jadual untuk pemerhatian ni. Okey, inference ialah sebab kepada pemerhatian. Kamu memerhati bahawa mentol tidak menyala. Kamu berikan sebab. Itu ialah inference. Okey, ini adalah inference. Mentol tidak menyala kerana pepejal plumbum 2 bromida tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, untuk leburan plumbum 2 bromida, mentol menyala kerana leburan plumbum 2 bromida dapat mengalirkan arus elektrik. Untuk larutan kuprum 2 sulfat, mentol menyala kerana larutan kuprum 2 sulfat dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, untuk menjawab kesimpulan, adakah hipotesis diterima? Ya, hipotesis diterima. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Kamu salin balik hipotesis, okey, yang diterima tersebut. Okey, kita tengok soalan. Mengapakah elektrolisis bagi leburan plumbum 2 bromida perlu dijalankan dalam kebuk asap? Okey, ini kerana wap bromin yang terhasil daripada elektrolisis adalah berbau. Jadi kita perlu jalankan eksperimen dalam kebuk asap. Okey, nombor 2, apakah tujuan mentol disambungkan kepada sel elektrolisis? Okey, jawapan dia ialah untuk mengkaji atau untuk memerhati sama ada elektrolit dapat mengalirkan arus elektrik ataupun tidak.
Okey, soalan ketiga, mengapakah elektrolisis tidak berlaku dalam sebatian ion yang berkeadaan pepejal? Ini kerana dalam keadaan pepejal, sebatian ion tidak bebas. Okey, tiada ion bebas dalam keadaan pepejal.